Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazani rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah malam ni kita sambung perbincangan tentang rukun nikah. Cuma sebelum kita sambung tu, saya ulang sedikit beberapa perkara penting yang telah kita baca 2 minggu yang lepas. Sebab apa yang nak bincang hari ini bersambung, ya? Jadi kita ulang sikit, panaskan sikit perbincangan kita 2 minggu yang lepas. Baik. Merujuk kepada nota yang muka surat 20 tu, dan nota muka surat 20 adalah syarah kepada halaman 67 kitab Idaman Penuntut. Baik, di antara perkara penting yang kita sentuh pada 2 minggu yang lepas ialah berkenaan dengan rukun nikah, ya. Secara ringkasnya, rukun nikah tu ada 5, ya. Bakal suami, bakal isteri, wali, 2 saksi dan juga sirah. Sirah ni lafaz ijab dan qabul. Baik. Antara perkara yang hendak saya sentuh di sini ialah yang pertama, bila membincangkan tentang sirah, ya, dalam kitab kita ni, lepas dia katakan disebut tentang rukun nikah, perkara pertama yang dibincangkan ialah sirah. Sirah ini lafaz ijab dan qabul, ijab dan qabul. Baik. Tentang sirah atau ijab dan qabul ini, saya nak highlight satu perkara penting yang disebut oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, iaitulah bullet point yang pertama daripada rukun pertama sirah tu. Dia sebut di sini, para ulama bersepakat bahawa ijab dan qabul itu adalah rukun. Ini perkara ini sepakat. Kalau nak menikah, mazhab mana sekalipun, dia mesti ada ijab dan qabul, sebab ulama sepakat. Dan dia kata lagi, kerana dengan keduanya salah satu dari kedua mempelai mengikat diri dengan yang lain. Maknanya dengan ijab qabul ni, kedua-dua itu mengikat diri masing-masing. Maknanya kontrak lah dalam bahasa mudah, ya? Dalam bahasa sekarang ni kontrak. Ijab qabul ni kontrak. Walaupun kontrak yang detail tu ada, tapi yang asasnya sirah. Kemudian dia sebut sini, sedangkan keredaan adalah syarat. Jadi kalau tuan-tuan masih ingat, beza rukun dengan syarat. Rukun tu rukun lah yang 5 tu, rukun nikah. Dan syarat ni pula ialah untuk mengesahkan rukun tadi. Okey. Dan setiap rukun, bila kita bincang tentang bakal suami ke bakal isteri atau wali atau saksi ataupun sirah, setiap satunya ada syarat sah dia. Jadi yang saya nak sebut di sini ialah, kata Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, salah satu daripada syarat sah sirah ialah redha. Maknanya kedua-dua belah pihak kena saling redha meredai untuk menjadi sepasang suami isteri. Tak boleh nak paksa. Dan kita telah kemukakan hadis Nabi yang disebut oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab dia, Fiqhul Islam wa Adillatuhu, yang saya tak perlu baca baliklah hadis tu, tuan-tuan boleh baca sendiri. Yang dalam bullet point yang kedua tu, itu merupakan dalil mengapa kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, redha itu merupakan syarat.
Dia sebenarnya sama juga dengan jual beli. Jual beli pun sama tuan-tuan. Di antara penjual dengan pembeli, dia kena saling redha meredai, tak boleh nak paksa. Nikah kahwin tak boleh nak paksa, jual beli pun tak boleh nak paksa. Dan bila kita akad jual beli umpamanya, saya jual dan saya beli, bila kita akad jual beli itu, dia merupakan tanda redha. Tanda redha. Dan dalam nota kaki muka surat 21 tu, saya sertakan beberapa dalil yang tuan-tuan boleh baca sendirilah, ya. Beberapa dalil yang nak ceritakan bahawa sama ada nikah kahwin ataupun jual beli, dua-dua belah pihak kena redha. Kalau misal kata tak redha, dia boleh membawa kepada terbatalnya ikatan jual beli. Kalau berjabat jual belilah, di antaranya kalau misal kata terdapat gharar ni bahasa Arab, bahasa Melayu maksudnya kesamaran dalam urusan jual beli. Dalam Islam dia boleh menyebabkan terbatal. Umpamanya macam contoh yang saya buat bagi contoh sebelum ni, jual kereta. Penjual jual kereta dengan harga RM20,000. Okey, memang harga pasaran kereta tu RM20,000 lah. Tetapi dia sorok benda-benda besar, kerosakan besar. Kalau nak repair tu mungkin makan perbelanjaan RM10,000 pula. Dalam Islam, kalau ikut kaedah Islam, bila berlaku gharar macam ni, tu sebab bila nak jual tu dia kena bagi tahu. Kereta saya ni rosak sekian. Kalau tuan nak beli, tuan-tuan kena belanja RM10,000. Jadi maksudnya harga kereta saya ni RM20,000, jadi saya kurangkan je RM10,000. Islam dia jadi gitu. Tu sebab kalau ikut kaedah Islam tidak adanya penindasan. Bila sebut macam tu, pembeli pun boleh redha lah kalau kena bayar RM10,000 pun, kan? Sama juga saya sebut pasal jual beli sebab konsep dia, asas dia pergi mari ada kaitan di antara yang terdapat dalam nikah kahwin. Nikah kahwin pun kena redha, jual beli pun kena redha. Satu. Kalau tuan-tuan ingat dalam hadis yang dibawa oleh Dr. Wahab Az-Zuhaili, ayah yang paksa anak kahwin, kan? Dalam sekali dia berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir sekalinya Rasulullah kata, akhir sekalinya pernikahan itu tak jadi. Tak jadi. Sebab Rasulullah kata kena ada asasnya redha. Baik. Nanti kita akan bincang dalam suatu bab yang lain yang saya bagi dah soalan awal pada tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin sekalian. Boleh ke tidak ayah ataupun datuk, ayah dengan datuk ni wali besar, wali mujbir, paksa anak kahwin? Ya. Jadi jawapannya tunggu lagi 1-2 kuliah akan datang. Tuan-tuan study dulu. Itu di antara benda besar. Jadi kalau boleh paksa, bagaimana pula dengan hadis yang kita baca tu? Bertentangan ke tidak? Contohnya, kan? Satu. Kemudian antara perkara yang saya nak sentuh sebagai ulangan ialah syarat-syarat penting. Saya tak ulang semualah. Syarat-syarat penting dalam ijab qabul. Syarat penting dalam ijab qabul. Okey. Kalau yang disebutkan dalam kitab idaman penuntut ni, yang pertama tak boleh digantung dengan sesuatu. Okey, yang kedua tak boleh digantung dengan berselang masa. Okey, yang ketiga kena guna lafaz nikah. Jadi saya nak tumpu pada tentang lafaz nikah. Dalam mazhab Syafi'i kita ni, dalam mazhab Syafi'i, penggunaan nikah atau kahwin tu kena ada dua-dua, sama ada dalam ijab ataupun qabul. Mesti ada dua-dua. Ya. Baik, saya baca sikit. Dalam fiqh manhaji dijelaskan, lafaz nikah atau kahwin kena sarih. Contoh dia dalam fiqh manhaji dia kata, lafaz ijab, aku kahwinkan kamu atau aku nikahkan kamu. Qabul, aku terima kau perkahwinannya atau terima nikahnya.
Jadi perkataan nikah tu kena ada. Tak kena nikah tu kena ada, ya. Yang kedua, ini sebagai ulangan juga, bakal isteri ialah seorang yang telah ditentukan. Maknanya bila berlaku ijab kabul, nak kena tentukan isteri itu. Tentukan isteri dia. Bahkan dalam fiqh haji dia bagi contoh, kalau misal kata wali kata aku kahwinkan engkau dengan seorang daripada anak perempuanku, maka kata dalam fiqh haji nikah tu tak sah, dia kena tentu. Tinggal lagi bila nak tentu macam ni, kita punya amalan ialah sebut terus nama dan binti. Siapa nama bakal isteri dan binti dia siapa. Bahkan dalam satu kitab dia sebut jelas benda ni. Kitab tu ialah Matla'un Nurin, syarah kepada Matla'un Badrin. Dia kata kena sebut nama perempuan dan binti sekali. Jadi bila sebut nama dan binti, maknanya dalam soalan penentuan tu kemaslah, tak lari dah. Bahkan kalau prosedur Jabatan Agama kita ni ambil fotostat IC lagi, banyaklah, maknanya memang kemaslah prosedur kita. Yang itu yang kedua. Begitu juga bakal suami pun kena tentu juga, ditentu juga. Walaupun memang terdapat, kalau tuan-tuan baca kitab-kitab, ada yang tak berapa kemas bila sebut dengan bakal suami ni. Padan dia kata aku nikah akan dikau, tapi tak sebut nama. Yang pentingnya tekan pada isteri. Walaupun begitu, ada kitab sebut macam tu dan ada kitab menyebut kena sebut nama, tapi yang penting kena tentukan. Dan amalan dalam dalam majlis agama kita kena sebut nama dan juga bin. Jadi kemaslah. Jadi pokok pangkalnya kena tentu. Suami kena tentu, isteri kena tentu. Dan seterusnya saya nak sebut tentang mas kahwin. Mas kahwin ni sebenarnya, menyebut tentang mas kahwin ni Rasulullah tak pernah tinggal. Setiap kali berlaku pernikahan, Rasulullah tak pernah tinggal sebut berapa banyak mas kahwin. Namun dalam mazhab Syafi'i kita, hukum dia sunat sebut, tapi wajib bayar. Beza tu. Bukan sunat bayar, tidak. Sunat disebut masa ijab, tetapi wajib dibayar. Tapi ini benda ni adalah sunnah, tak jangan tinggal. Jadi bila kita faham perkara ini, di antara perkara-perkara penting dalam ijab dan kabul, sebut perkataan nikah, sama ada masa ijab dan kabul. Yang keduanya, sebut nama suami dan isteri beserta dengan bin dan binti. Mana kemah dah situ. Dan kena sebut juga mas kahwin, walaupun benda tu sunat. Kalau dalam fiqh haji dia kata di antara hikmah kenapa kena sebut mas kahwin ni, supaya tak timbulnya perbezaan pendapat atau perselisihan di kemudian hari, berapakah nilai mas kahwin. Dah sebut terang-terang dah. Kalau ada, sebab ada mas kahwin nak bayar kemudian ke sebelum bersama dan sebagainya. Yang penting nilai tu dah sebut kemas. Baik. Kemudian saya nak ulang sikit tentang syarat ijab qabul ni. Walaupun mungkin saya tak ulang semua. Antara benda penting yang saya nak sebut, kena jelas sebutan ijab dan qabul. Kena jelas sebutan ijab dan qabul. Ni poin nombor 2, muka surat 23. Okey. Macam saya sebut tadi, bila ijab dan qabul ni kena ada perkataan nikah. Kena ada perkataan nikah. Dalam mazhab Syafi'i disebut dalam fiqh manhaji, bila wali kata aku nikahkan kamu, okey, Muhammad bin Ali dengan anak perempuanku Minah bin Sulaiman, binti Sulaiman dan sebagainya. Kemudian bakal suami kata aku terima. Dalam mazhab Syafi'i sebut aku terima ni tak lepas, tak sah.
tak sah. Benda ni saya sebut kerana kalau tuan-tuan dengar beberapa huraian penceramah dalam YouTube, dia kata sah. Baik, sekarang saya nak sebut secara perbandingan daripada mana yang kata, kalau kita kata terima tu sah. Baik, kalau tuan-tuan tengok nota yang saya bubuh tu, nota ni saya petik daripada kitab fiqh 4 mazhab. Fiqh ala al-mazahib arba'ah yang dikarang oleh Syekh Abdul Rahman Al-Jaziri. Syekh Abdul Rahman Al-Jaziri ni salah seorang daripada ulama senior Universiti Al-Azhar. Dia buat ada 5 juzuk perbandingan 4 mazhab. Okey, dalam kitab ni dikata ulama dari 3 mazhab selain daripada Syafi'i sepakat apabila bahawa kabul itu cukup dengan mengatakan saya terima atau saya redha. Jadi mana kita faham sekarang ni? Ustaz yang berkata macam tu sebenarnya dia merujuk kepada selain daripada mazhab Syafi'i. Jadi kalau mazhab Syafi'i tak boleh. Mungkin tuan-tuan tanya pula, ustaz macam mana ustaz? Kita ni macam mana kalau macam tu? Kalau tanya saya, oleh kerana kita berpegang pada Syafi'i, mesti kena guna perkataan nikah. Mesti guna kita dia bila timbulnya tuan-tuan, ada ustaz cuba ambil pandangan mazhab lain. Bila macam tu dia timbul kekeliruan pula. Macam mana ni ustaz ni kata boleh? Sebab ustaz yang kata macam tu dalam YouTube tu ustaz yang masyhur juga sebenarnya. Yang masyhur juga. Okey. Dia begini tuan-tuan. Bila kita berhadapan dengan masalah perbezaan mazhab yang disebut oleh penceramah-penceramah dan sebagainya, nombor satu kita kena faham semua mazhab tu betul. Semua mazhab betul. Tinggal lagi kita dengan orang awam, orang biasa kita ni, kalau kita nak mahir 4 mazhab, susah. Benda tu berat. Maka kita sepatutnya memadai dengan memahami satu-satu mazhab tertentu. Satu. Yang keduanya, bila dah macam tu, pandangan mana yang sepatutnya kita ambil? Dalam adab bermazhab, dia kena menghormati amalan mazhab setempat. Kalaulah dalam negeri kita ni beramal dengan mazhab Syafi'i, maka kita kena akur, kita kena hormati amalan berkenaan berdasar pada mazhab Syafi'i. Semua mazhab betul. Tinggal lagi untuk mengelakkan kekeliruan dan keluh kesah daripada masyarakat, kita kena selaraskan. Maka kita kena amal mazhab Syafi'i. Begitu juga solat pun. Walaupun kita tak nafi ada di kalangan ulama-ulama yang begitu mahir, yang rasa-rasa dia boleh buat mazhab sendiri selain daripada mazhab yang 4, kita tak nafi. Tetapi bila kita berdepan dengan orang awam, adab dia, kita kena menghormati mazhab setempat. Maka dengan itu kena ucap perkataan nikah ataupun kahwin semasa ijab dan qabul. Ya. Baik. Boleh faham ya? Mana kita kena hormat mazhab. Begitu juga dalam masalah solat sekalipun. Masalah solat. Katakanlah kita ni masa kita mengaji di Morocco, di Maghribi. Di Maghribi dia orang ni lebih kepada mazhab Maliki. Kita mengaji mazhab Maliki. Tiba-tiba balik tasik ke Sumar kita fasa 1M ni, kita jadi imam nak buat Maliki juga. Berterabur mazhab makmum ke belakang. Tak boleh macam tu. Betul-betul semua. Maliki betul, Hanbali betul, Hanafi betul, mazhab Syafi'i betul. Tapi kadang-kadang ada di antara rukun-rukun ni berbeza besar sangat. Contoh, kalau kita ambil mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi rukun solat dia 6. Kita 13. Mazhab Syafi'i Al-Fatihah tu rukun. Mazhab Hanafi Al-Fatihah tu wajib. Yang rukunnya baca surah. Tak belaga kan? Maka kenapa jadi macam tu?
Mereka mujtahid. Bila mereka buat satu-satu hukum tu, mereka ada dasar dia, ada dasar dia yang kemas. Ya, tak apalah. Tapi bila datang ke sini, kalau misal kata yang balik daripada Morocco tadi, kalau nak buat jadi tok imam pun cara mazhab Syafi'i lah. Kalau nak mengajar pun cara mazhab Syafi'i lah, supaya tidak timbul masalah. Okey. Jelas ya? Kemudian apa lagi yang saya nak sebut? Okey, sekarang saya nak sambung apa ni, muka surat yang ke-24 tu. Okey. Muka surat 24 merujuk kepada, kalau kitab kita ni halaman 67, perenggan 2 hingga 6. Okey. Kata syekh kita ni, pengarang kitab kita ni, sah nikah dengan didahulukan qabul atau ijab. Seperti berkata bakal suami, saya terima nikah fulanah, atau saya terima berkahwin dengan fulanah, dan berkata wali, aku nikahkan engkau dengan dia, atau aku kahwinkan engkau dengan dia. Jadi maksudnya qabul dulu. Jadi dalam kitab ni kata, kitab Idamah Penuntut ni, dia kata sah. Jadi kalau tuan-tuan rujuk kitab lain pun, seperti Matla'ul Badri, dia kata gitu juga. Dalam kitab Matla'ul Durin pun kata gitu juga. Memang dalam mazhab Syafi'i boleh. Kita baca dulu ya. Sah, saya sambung. Sah nikah jika bakal suami berkata, kahwinkanlah saya dengan fulanah. Maksudnya fulanah ni dia sebut nama lah, detail lah tu. Ni dia ambil ringkas. Terus wali jawab, aku kahwinkan engkau dengan dia. Sah juga. Dengan syarat kena ada berapa, kena sebut perkataan kahwin, kena ada ketentuan dia apa ni, bakal isteri dan bakal suami. Baik. Saya baca lagi. Demikian juga sah jika wali berkata, engkau hendak kahwin dengan dia. Terus bakal suami menjawab, berkahwinlah saya dengan dia. Sah juga. Pada kedua-dua masalah terakhir ini sah kerana ada permintaan yang tepat menunjukkan redha. Baik. Tuan-tuan nampak? Dia kata kunci sini redha. Dia pergi pada muka pertama tadi yang saya sebut. Yang paling kata kunci yang penting, sama ada dalam jual beli ataupun nikah, saling redha, meredai. Namun kena adalah ijab qabul tu nombor satu, lafaz perkataan kahwin atau nikah. Yang kedua, ditentukan apa ni, bakal suami dan juga bakal isteri. Kita disambung lagi. Nikah dengan lafaz kinayah. Kinayah ni maksudnya sindiran ataupun sama-sama. Ya. Nikah dengan lafaz kinayah, ini sama-sama ataupun sindiran, dalam braket sebut ni tidak tepat atau imbasan, seperti katanya, aku halalkan kepada engkau anakku. Manakala guna perkataan apa ni, lafaz yang seperti itu, aku halalkan kepada engkau anakku, atau dikahwinkan Allah anak aku dengan kamu. Okey. Lepas tu pula kabul kata, saya terima sahaja. Okey, yang ni tak sah. Baik, nanti dah. Tak ada, saya dah tinggal benda kat ni. Sekejap ya. Ada tertinggal benda ni. Bukan tertinggal. Dia warna merah bila print tak keluar. Yang sepatutnya depan ni dia ada, tiada sah nikah. Tuan-tuan tambah ya. Tiada sah nikah dengan lafaz kinayah. Tu betul. Saya ulang balik ya. Apa ni, perenggan yang kedua terakhir tu, tiada sah nikah dengan lafaz kinayah. Seperti kata, aku halal kepada engkau anak aku, atau dikahwinkan Allah anak aku dengan engkau. Maknanya dalam mazhab Syafi'i kita, dengan menggunakan lafaz kinayah ni tak sah. Okey, tak sah.
Yang kedua pun kena sambung tu, dan tiada sah qabul dengan berkata saya terima sahaja begitu dengan tiada disebut kahwin atau nikah. Makna dua-dua perenggan terakhir itu kena betul. Yang pertama tadi tiada sah nikah dengan lafaz kinayah. Kalau tuan-tuan rujuk pada buku tu adalah kan. Yang kedua tu dan tiada sah qabul dengan berkata saya terima. Baik. Yang kita ni kata begini, tiada sah nikah dengan lafaz kinayah sebab ada satu mazhab yang kata boleh. Saya tak ingat, nanti balik saya rujuk balik. Satu mazhab saja kata boleh. Kalau tak saya mazhab Maliki. Tapi jangan pegang lagi, nanti saya cek dulu. Tak salah saya, mazhab Maliki kata boleh. Aku halalkan kepada engkau anak aku. Saya tak pasti mazhab Maliki atau mazhab Hanafi. Nanti kita cek balik ya. Jadi kita ni sebut sebab nak qualify, ada ulama kata begitu, ulama besar juga. Mazhab Syafi'i tak boleh. Lepas tu dia kata tiada sah qabul dengan berkata saya terima. Macam saya sebut tadi lah, dalam mazhab Syafi'i tak terima perkataan saya terima, kena jelas ni nikah. Tapi mazhab tiga yang lain kata boleh. Hanafi, Hambali dan Maliki kata boleh, kata saya terima. Baik, cuba lihat syarah dia sikit. Sah nikah dengan didahulukan qabul. Kata Abdul Rahman Al-Jaziri menjelaskan, tiga kelompok ulama selain Syafi'iyah sepakat bahawa akad tidak sah jika didahulukan qabul atas ijab. Okay, maknanya mazhab Syafi'i je yang kata boleh qabul dulu. Mazhab tiga lain kata tak boleh. Yang kedua, tidak sah nikah dengan lafaz kinayah atau kiasan atau tidak jelas. Aku halalkan kepada engkau anak aku. Dalam lafaz ini tiada perkataan nikah atau kahwin, sedangkan dalam mazhab Syafi'i mesti menggunakan perkataan nikah atau kahwin. Dikahwinkan Allah anak aku dengan engkau. Dalam lafaz ini walaupun menggunakan perkataan kahwin, namun sepatutnya wali yang mengahwinkan, bukan Allah. Yang penting dalam mazhab Syafi'i tak boleh ada lafaz kinayah. Yang ketiga, qabul dengan berkata saya terima tidak sah di sisi mazhab Syafi'i. Syekh Abdul Rahman Al-Jaziri menyebut ulama dari tiga mazhab selain Syafi'i sepakat bahawa qabul itu cukup dengan mengata saya terima atau saya redha. Syafi'i saja tak boleh. Jadi penceramah yang dalam apa ni YouTube tu kata boleh diterima tu merujuk pada mazhab yang lain daripada mazhab Syafi'i. Baik. Kita rujuk kepada muka surat baru yang baru saya edar tadi. Saya tulis muka surat 25, tak apalah ya. Sebab dalam edisi baru 25 yang sebelum ni tak ada saya cantum dengan 24. Baik. Kita sambung lagi. Disyaratkan pada suami, hendaklah dia dalam keadaan halal. B, dengan ikhtiar. Ni saya letak poin ni supaya tuan-tuan lebih jelas berbanding dengan kitab ni. Kitab ni dia dalam ayat gitu kan. Okey. Saya baca balik. Disyaratkan pada suami, maknanya sekarang ni kita membincangkan tentang rukun yang kedua, bakal suami ya. Rukun yang kedua. Disyaratkan pada suami hendaklah ia dalam keadaan halal. Okey, kejap lagi kita lihat apa maksud halal. B, dengan ikhtiar. Ikhtiar maksudnya kehendak dia sendiri, bukan dipaksa. Dia balik pada prinsip yang asal. Apa ni, kena ada redha. Yang ketiga, C tu tentu orangnya. Maknanya tak boleh secara rawak atau sama-sama. Okey. Yang kedi, dia tahu bahawa perempuan bakal isterinya itu halal berkahwin dengan dia. Yang kedi ni maksudnya dia buat homework lah. Dia study, dia check. Tak boleh pakai belasah. Dia check, maknanya masa proses peminangan, masa berkenalan, masa selidik apa semua tu dia kena check. Siapa dia ni, anak siapa. Jadi dan ni dia tahu perempuan bakal isteri itu halal berkahwin dengannya. Nanti kita akan lihat apa huraian dia. Saya baca dulu.
Yang demikian tiada sah nikah lelaki yang dalam ihram sekalipun oleh wakilnya. Ini ni ayat ni merujuk kepada point A tadi. Halal tu banyak sebenarnya. Satu daripada penjelasan halal, lelaki tadi tak boleh dalam ihram. Sebab dalam ihram tak boleh nak kahwin. Masa ihram tak boleh, ya. Tuan-tuan yang pergi haji tahulah kan. Kemudian tiada sah nikah dengan dipaksa orang. Ini menjelaskan poin yang B tadi dengan ikhtiar. Tak boleh kena paksa. Tak boleh kena paksa. Manalah tahu mak paksa anak kahwin, mak paksa anak lelaki dia kahwin. Adalah sebab-sebab dia tu. Sebab kawan baik ke, sebab bisnes ke. Kalau misal kata anak aku kahwin dengan ni, senanglah dapat kontrak. Ada macam tu cerita kan. Tak boleh paksa tuan-tuan. Tak boleh paksa, ya. Tidak sah dengan keadaan lelaki itu tidak tentu orangnya. Maknanya sama-sama tak pasti nak kahwin dengan siapa, abang ke adik contoh dia, atau tak sebut nama, kad kenalan tak ada. Dan tiada sah nikah lelaki yang tidak tahukan perempuan itu halal kepadanya. Yang ni menjelaskan tentang D tadi. Maknanya seorang nak kahwin dia kena tahu betul. Tu sebabnya dibolehkan proses peminangan, boleh berjumpa berkenalan dengan bakal isteri, tapi dengan ada mahram lah. Tak boleh lah ambil pergi malam-malam borak, tak boleh. Kan kita dah bincang dulu kan. Baik. Sekarang kita lihat syarah dia. Yang pertama, maka hendaklah dia dalam keadaan makna hendaklah dia dalam keadaan halal ialah halal berkahwin. Sebab-sebab yang mengharamkan berkahwin yang disebut dalam fiqhul manhaji dan matra'un nurin. Baik. Sekarang ni kita nak bincang tentang halal tadi. Halal suami itu berkahwin. Jadi untuk hal ini saya rujuk kepada fiqhul manhaji. Matra'un nurin ini kita syarah kepada matra'un badrin. Jadi yang pertama, sebab-sebab yang haram berkahwin. Yang pertama, mahram. Mahram berakal isteri. Tak boleh lah. Tak halal lah. Satu. Yang kedua, haram dengan sebab berada dalam keadaan ihram. Haji atau umrah. Tak boleh lah. Sebab ada hadis tadi. Hadis dia, la yankihil muhrimu wala yunkih wala yakhtub. Seorang yang sedang ihram tidak boleh menikah dan tidak boleh dinikahkan dan tidak boleh meminang. Baik. C, haram dengan sebab bukan lelaki. Haram dengan sebab bukan lelaki. Kan sekarang ni kenapa benda ni disebut? Ada kes-kes yang perempuan nak jadi lelaki, yang lelaki nak jadi perempuan. Tak boleh. Walaupun fizikalnya nampak dah berubah dah. Macam yang pergi Bangkok buat urusan dia tu kan. Lelaki jadi perempuan, jadi macam perempuan, sebiji macam perempuan kan, dengan makan hormonnya apa, tak boleh, haram. Haram dengan sebab sudah mempunyai 4 isteri, dah cukup kota nak kahwin lagi, mana boleh. Tak boleh. Ada dalam dalam tafsir Ibnu Katsir, dia ada sebut berkenaan perbahasan ada golongan yang nak cari jalan kahwin lebih pada 4. Dia ambil ayat tu, fankihu ma taba lakum minan nisa tu, masna wa thulatha wa ruba'. Okey, maka nikahkan kamu dengan perempuan di kalangan kamu, masna wa thulatha, 2, 3 atau 4. Dia tafsir gini, dia tak faham 2 atau 3 atau 4, dia ambil 2 campur 3 campur 4. Ini ajaran sesat lah, kita sebut ajaran sesat. Dia ambil lagu tu, 2 campur 3 campur 4. Sebenarnya ayat ni nak bagi tahu
sebenarnya matematik dia 2 campur 3 campur 4. Maknanya 2 campur 3 5, 5 campur 4 9. Mana boleh kahwin sampai 9 lah. Ada ajaran yang macam tu. Ajaran sesat lah. Maknanya kalau tak salah saya dalam Ibnu Katsir itu menyebut tentang ajaran sesat, tafsiran yang salah. Yang kedua, makna dengan ikhtiar, dengan kehendaknya. 9 tak ada. Seorang pun tak larat dah. Bini minta gelang emas 2 tahun tak dapat lagi dah. Okey, makna dengan ikhtiar, dengan kehendaknya sendiri ialah dengan kemahuannya. Maka tidak sah nikah dengan dipaksa. Ni kena beringatlah. Kita jadi mak ke ayah ke, nak suruh anak lelaki kita kahwin dengan satu-satu orang, dia tak nak, kita paksa. Tak boleh. Ya. Macam cerita drama lah kan. Ada cerita drama kan. Jangan buat kerja macam tu. Sebab mak nak bisnes, kahwin dengan anak datuk ni, bolehlah kontrak. Ya. Ada pula begitu. Anak nak nikah bukan dia. Yang ketiga, tertentu orangnya. Fiqh Manhaji menjelaskan, jika wali berkata, aku kahwinkan anak perempuanku dengan salah seorang daripada kamu berdua, maka perkahwinan itu tidak sah kerana bakal suami tidak ditentukan. Tak boleh. Jadi prosedur cara majlis agama kita kemahlah, dengan sebut nama, dengan sebut bin, dengan kad kenalan lagi. Kemudian sebelum kahwin tu pendaftar nikah pergi jumpa seorang-seorang. Kalau pakai purdah, buka purdah nak tengok betul ke tak betul, bawa IC lagi kan. Kemah, kita memang kemah lah. Okey, yang keempat, makna dia tahu bahawa perempuan bakal isterinya itu halal berkahwin dengannya. Dia tahu. Maksud di sini bila kita baca nanti, tuan-tuan akan dapati bahawa bakal suami itu dia kena buat research. Dia kena tahu, dia kena check. Jangan main belasah. Silap-silap check. Sebab sekarang ni banyak kemungkinan boleh berlaku. Nombor satu, tuan-tuan tahu berapa ramai anak luar nikah sekarang ni. Kan, satu. Lepas tu pula masalah rumah tangga. Boleh jadi silap hari bulan dah lama berpisah dengan adik umpamanya. Masa nak kahwin rupanya adik sendiri. Boleh jadi. Tu sebab kena check. Kena tanya asal mana, mak siapa, ayah siapa, duduk mana, bagi detail. Jangan sampailah sampai satu peringkat dah kahwin anak 2 3 baru tahu. Lepas tu kena pisah. Benda-benda gini ada kes, bukan tak ada kes. Kitab Mat'am Nuri menjelaskan dalam syarat bakal isteri, dan Fiqh Manhaji menjelaskan dalam wanita yang haram dikahwini. Yang pertama, perempuan yang halal nikah dengan bakal suami. Salah ni, haram nikah dengan bakal suami. Potong. Maaf. Betul. Ini maknanya yang sah nikah. Perempuan yang halal nikah dengan bakal suami. Mana bukan mahram dia. Ayat ni betul. Maaf. Yang keduanya, bukan isteri orang. Bukan isteri orang. Yang ketiga, bukan dalam iddah dari suami yang lain. Maknanya kena selesai iddah dulu. Selesai iddah. Yang hendaklah perempuan dengan yakin. Makna bukan sajak lah. Maaflah saya sebut. Jangan buat perangai uduh gitu. Hendaklah perempuan dengan yakin. Kalau khunsa tu tak ada khunsa. Kalau khunsa macam mana? Kalau betul-betul khunsa. Baik, khunsa ni macam mana dia punya status jantina? Khunsa ni disebut dalam Mat'am Al-Badrin pun, kita kena
mak dengan ayah ni kena pastikan dia ni cenderung ke mana. Lepas tu dia kena pilih salah satu. Pilih salah satu, kena buat pembedahan lah. Sebab khunsa pondan lain. Pondan dia satu je. Khunsa ni memang ada dua. Jadi ketika itu tengok dia cenderung ke mana. Lepas tu pilih tertentu. Lepas tu barulah tukar kat pengenalan kan. Sebab kadang-kadang dalam perkara ni masa kecil tak tahu lagi, masa mula-mula bersalin kan. Masa besar dah ada dua dah. Tapi nak tentu yang mana tu tunggu besar dulu. Masa bersalin tu terpaksalah tulis sesuatu atas surat beranak tu kan. Jadi bila umur sekian-sekian barulah ditentukan. Jadi kalau khunsa ni bila dah ditentukan, dia boleh kahwin lah dengan menggunakan jantina yang telah ditentukan tadi mengikut kaedah perubatan dan sebagainya. Satu lagi ya. Hendaklah beragama Islam atau kafir kitabiyah. Kena jelas. Nanti kita sebut tentang kafir kitabiyah ni apa dia. Takut ada di kalangan kita nak kahwin dengan mak saleh hok bukan agama Islam, boleh ke tak boleh? Pergi dan mereka, oh ni Nasrani ni, boleh kahwin kot. Ahli kitab ni ahli kitab, macam mana? Hari ni kita nak tahu definisi ahli kitab ni apa. Yang F, bekas isteri yang sudah ditalak 3. Ni tak boleh. Bekas isteri yang sudah talak 3 tak boleh. Yang G, bukan bermadu antara dua saudara, dua adik-beradik, tak boleh. Jadi ringkasnya tuan-tuan, ringkasnya ialah semua perkara-perkara ni sebagai bakal suami, dia kena ambil tahu, dia kena buat research. Okey, saya nak lompat sikit je tuan-tuan. Lompat sikit je, terus nak pergi kepada definisi kafir kitabiyah. Lepas tu kita buka ni soalan. Apa dia definisi kafir kitabiyah? Okey. Rujuk kepada muka surat 27 tu, yang nombor 4 tu. Saya pergi dulu sini. Definisi kafir kitabiyah. A, yang berketurunan Nabi Yaqub. Okey. Maknanya definisi kitabiah ni memang dia ni berketurunan Nabi Yaqub. Nak tentukan keturunan Nabi Yaqub, nak kena ada carta lah. Kalau zaman sekarang ni nak tentukan carta ni hampir mustahil dah. Tak jumpa cari lah kan. Takut misal kata nak kahwin dengan orang Yahudi lah umpamanya, hok mata biru tu, hok mata hijau lah kan, rasa berkenan, boleh. Nak kena cari salah silah dia. Orang Yahudi pun sudah tak ada salah silah. Satu. Ini jika tidak diketahui datuk neneknya memeluk agama itu selepas dinasahkan oleh agama yang berikutnya, seperti agama Yahudi dinasahkan oleh Nasrani, seperti agama Nasrani dinasahkan oleh agama Islam. Baik. Dia keterangan ini yang ni menjelaskan sebenarnya satu kaedah lagi ialah tak diketahui, tak ada kena-mengena dengan Nabi Yaqub, tapi mereka ini berada, kalau misalnya kata Yahudi, dia ni Yahudi sebelum agama Yahudi itu dinasahkan. Maknanya masih ada salah silah juga. Dia ni bukan keturunan Nabi Yaqub, tapi dia keturunan dia daripada awal tu, sebelum Nabi Isa lahir, telah pun menganut agama Yahudi sampai sekarang. Payah juga nak tentukan tak? Dan agama Yahudi ni dinasahkan oleh agama Nabi Isa. Satu. Yang keduanya, keturunan Nabi Isa. Keturunan Nabi Isa yang ni jadi senang sikit. Keturunan Nabi Isa yang memang ada salah silah dia, dia ni wujud sebelum datangnya Nabi Muhammad. Jadi maknanya kalau macam tu kena ada salah silah lah. Jadi inilah definisi apa ni ahli kitab.
Okey, yang ini saya petik daripada kitab Fiqhul Manhaji jilid yang kedua muka surat 417. Baik, disebut dalam kitab ni lagi, hukumnya halal nikah dengan perempuan kafir kitabiah seperti di atas. Adapun perempuan Yahudi atau Nasrani yang bukan kitabi seperti yang disebut di atas adalah haram. Katakanlah ada anak seorang tu pergi mengaji di Israel, nak nikah, tak boleh. Kecuali dia boleh bukti dengan salah silah. Ni keturunan Nabi Yaqub. Maknanya start daripada 2-3,000 tahun dulu ada salah silah, boleh. Ataupun kalau keturunan Nabi yang mula agama Nabi Isa, dia boleh buktikan salah silah dia. Yang ni dekatlah sikit pun susah juga. Jadi secara umumnya susah jugalah nak kahwin dengan ahli kitabiah ni. Kecuali yang hidup di zaman Nabi Muhammad tu mungkin ada, mungkin dapat kan. Zaman kita ni susah, beza dia 1000 tahun lebih, 1400 tahun, susah. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kita berhenti setakat muka surat 26 tu. 27 kita sambung kuliah yang akan datang. Ada soalan? Jadi kalau tak ada apa-apa, alhamdulillah. Kita ada sikit je lagi. Lepas ni kita akan sambung bincang tentang bakal isteri, kemudian tentang wali. Wali ni panjang cerita dia. Kemudian saksi. Okey. Saksi tak panjang sangat. Bab wali ni panjang perbahasan dia. Termasuklah nak tahu senarai wali. Lepas tu wali mujbir. Kemudian timbullah persoalan, boleh ke tidak wali mujbir paksa anak kahwin atau paksa cucu kahwin. Tu perbahasan ada dalam tu nanti. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa soalan, mudah-mudahan apa yang kita baca ni boleh jadi panduan kita untuk lebih mahir dalam urusan rumah tangga dan mengurus anak-anak kita. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.